Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen peranti terbaik pada hari ini, aku nak kongsikan lagi 5 peranti terbaik. Tapi kali ni aku nak recommend pula 5 peranti yang dijual di bawah tanah harga RM2,000. So, boleh kata segmen yang berbeza lah dengan video yang lepas. Dan untuk phone bawah RM2,000 ni sebenarnya tak banyak pilihan, dia tak kompetitif sangat dan market dia pun tak luas sangat macam phone bawah RM1,500 dan sebagainya. Kira agak susah juga untuk cari yang betul-betul terbaik. Cuma apa yang menarik untuk segmen kali ni, aku sediakan phone yang memang sesuai untuk kegunaan berat. Tak kisahlah bila phone tu keluar, yang penting dia perform, spek dia masih relevan. Dan aku ada campur juga peranti mid-range premium dan juga entry level flagship. Jadi bila korang nak main game ke, nak buat kerja dan sebagainya, yes, inilah dia list yang terbaik bawah RM2,000. Dan tak buang masa lagi, ayuh kita mulakan video ini. Di tanggal kelima, aku milih Honor 50 5G. Apa yang menarik dekat peranti Honor ni, aku perasan dia memang target untuk buat telefon yang nampak mahal, walaupun secara asasnya dia hanyalah sebuah peranti mid-range, tapi dia punya design tu memang nampak premium. Dan dia pun ada rekaan yang nampak fresh, berbeza dengan peranti yang lain. So kalau korang suka phone yang design dia cun, Honor 50 ni memang sesuai untuk korang. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, dia ada skrin yang bagus di mana dia menggunakan paparan jenis curve OLED display berukuran 6.57 inci. Lepas tu dia support Full HD+, ada refresh rate setinggi 120Hz, menyokong 1 billion colors dan turut menyokong White Vine Level 1. Jadi berdasarkan spek atas kertas, kita boleh tahu yang Honor 50 ni dia ada skrin yang mantap. Kalau nak lihat movie, Netflix dan sebagainya, memang akan puas hati. Dan untuk spek dalaman pula, Honor 50 hadir dengan chipset daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 778G. Dia juga ada kapasiti RAM sebesar 6GB atau 8GB RAM. Dia guna storan dalaman jenis memori UFS 2.1 dan ada kapasiti bateri setinggi 4300 mAh dan menyokong fast charging 66W. Jadi dengan adanya spek dalaman macam ni, korang tak perlu risau untuk penggunaan daily use atau gaming secara casual. Peranti ini mampu untuk berikan performance yang cukup memuaskan. Dan antara main highlight untuk Honor 50 ni adalah pada setup kamera dia, di mana ia hadir dengan lensa utama 108MP, lensa ultra wide 8MP, lensa makro dan juga depth sensor 2MP. Manakala untuk kamera hadapan, dia hadir dengan selfie kamera 32MP. Dan secara keseluruhan, kamera dia cukup okey, dia punya kualiti gambar setanding ataupun sesuai dengan level peranti mid-range. Untuk kelemahan pula, dia ada 2 kelemahan, tapi kekurangan dia ni sekadar subjektif sahaja, yang mana dia tak ada slot SD card, jadi korang kena beli storage yang besar. Dan satu lagi, dia hanya menggunakan setup mono speaker. So mono speaker yang ada pada Honor 50 ni dia bukanlah tak best, cuma bagi pendapat aku, setup mono speaker ni tak puas sebab dia tak seimbang. Kita pun semua tahu audio dia tu datang daripada bawah sahaja. Dan kalau korang tanya aku memang tak berapa berkenal lah dengan device yang guna setup mono speaker. Tapi kalau korang tak kisah pasal mono speaker tu, aku rasa tak ada masalah. Dan kalau sekarang ni korang sedang mencari peranti yang design di tune, lepas tu nak ada build quality yang premium, yes, Honor 50 ni antara pilihan yang terbaik untuk korang. Korang boleh dapatkan Honor 50 pada tanda harga jualan bermula RM1,699 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Seterusnya di tanggal keempat, kita ada Vivo X70. So aku rasa ramai dah tahu yang Vivo X series ni dia punya fokus utama adalah pada setup kamera dia. Dan Vivo X70 ni dia hadir dengan triple lens di mana terdapatnya lensa utama 40MP, lensa ultra wide 12MP, lensa telephoto 12MP dan turut hadir dengan selfie kamera 32MP. Dan tak cukup dengan itu, dia punya setup kamera ni pun ada kolaborasi bersama Zeiss Optics. So kualiti gambar pada Vivo X70 ni boleh kata superb lah, walaupun peranti mid-range, tapi kualiti dia memang cun. Tak kisah korang nak ambil gambar macam mana sekalipun, jujur aku cakap korang akan puas hati. Selain itu, Vivo X70 juga ada skrin yang cantik di mana dia menggunakan paparan jenis flat AMOLED display berukuran 6.56 inci dan skrin pada peranti ini juga turut menyokong HDR10+, ada refresh rate setinggi 120Hz dan menyokong resolusi sehingga Full HD+. So untuk skrin AMOLED ni aku rasa aku tak perlu nak explain lagi sebab kualiti dia memang cun, rasa puas nak guna, lagi-lagi pada penggunaan media consumption. Untuk spek dalaman pula, peranti ini hadir dengan chip pemprosesan daripada MediaTek iaitu MediaTek Dimensity 1200 5G. And then dia juga gunakan storan dalaman jenis memori UFS 3.1, ada kapasiti RAM sebanyak 8GB RAM dan untuk bateri dia hadir dengan bateri berkapasiti 4400 mAh dan menyokong fast charging sehingga 44W. So dengan adanya chipset MediaTek 1200 5G ni aku rasa dah cukup. Memandangkan chipset MediaTek sekarang pun dah bagus kan. Kurang mengalami masalah kepanasan, performance pun okey. Jadi kalau nak guna untuk phone harian atau gaming, memang tak ada masalah. Cuma apa yang spoil dekat Vivo X70 ni, dia tak ada slot SD card untuk tambah storage dia dan hanya dibekalkan dengan setup mono speaker. Mono speaker sekali lagi.
Okay, so mono speaker dia bukanlah teruk dan aku ada baca juga feedback daripada pengguna mengenai mono speaker dia dan kebanyakannya memang bagi feedback yang bagus lah. Tapi secara peribadi, aku lagi prefer kalau Vivo letakkan setup stereo speaker pada tanda harga macam ni. Yelah, phone dah RM2,000 kan? At least letaklah setup stereo speaker. Jadi bergantung kepada korang, kalau korang tak kisah dan sedang mencari peranti yang mampu untuk hasilkan kualiti gambar dengan bagus, yes, Vivo X70 punya kamera ni memang cun gila. Korang boleh dapatkan peranti ini pada tanda harga jualan rasmi RM1,999 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Dan di tengah ketiga, aku milih Xiaomi 11T. Secara peribadi, aku rasa Xiaomi 11T ni antara peranti mirage yang terbaik dan berbaloi dengan spek yang dia ada. Cuma penyebab utama aku letak dekat nombor 3 ni bukanlah sebab dia tak bagus, tapi kalau nak compare dengan chipset phone nombor 2 dengan nombor 1 nanti, Xiaomi 11T punya chipset ni agak rendah sedikit dan aku tak berapa gemar sangat dengan software daripada Xiaomi. But still, untuk spek dia korang akan puas hati sebab hardware dia memang cun. Contohnya, untuk skrin hadapan, dia guna panel jenis flat AMOLED display berukuran 6.67 inci dengan resolusi Full HD+. Dan tak cukup dengan itu, skrin dia juga ada ketahanan Corning Gorilla Glass Victus, iaitu antara kaca yang terbaik yang ada dalam market. And then skrin dia juga menyokong refresh rate setinggi 120Hz, ada 1 billion colors, ada HDR10+, dan mempunyai kecerahan nits setinggi 1000 nits. So memang penuh dengan spek yang melimpah ruah dekat skrin dia ni. Dan ditambah pula, Xiaomi 11T ni pun ada setup stereo speaker yang bagus, jadi korang tak perlu risau lagi bila nak layan movie, konten dan sebagainya dekat peranti ini. Kemudian untuk spek dalaman pula, dia menggunakan chipset yang sama seperti Vivo S70 tadi, di mana dia menggunakan MediaTek Dimensity 1200 5G. Dan aku ada tengok yang Xiaomi 11T ni dia dapat sokong sampai smooth 90fps dekat PUBG Mobile. So memang cun lah kan? Untuk penggunaan gaming, jujur aku cakap korang akan puas hati. Dan peranti ni juga turut hadir dengan kapasiti RAM sebesar 8GB RAM, storan dalaman jenis memori UFS 3.1, ada kapasiti bateri setinggi 5000 mAh, dia juga turut hadir dengan fast charging 67W, dan satu lagi dia menyokong IP rating IP53. So memang superb dan macam aku cakap awal tadi lah, Xiaomi ni dia perform dekat hardware, segala jenis spek yang korang harapkan. Korang nak main game ke, nak letak high grafik ke, nak selesaikan segala task ke, atau nak guna sebagai phone harian, Xiaomi 11T ni dia memang mampu untuk deliver prestasi yang sangat memuaskan. Dan last sekali untuk setup kamera, dia hadir dengan 3 setup kamera di mana terdapatnya lensa utama 108MP, lensa ultra wide 8MP, lensa telefoto makro 5MP dan menggunakan selfie kamera 16MP. Korang boleh dapatkan Xiaomi 11T pada tanda harga jualan RM1,699 untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Tapi katakanlah korang ada bajet sekitar RM2,100. Aku rasa lebih baik korang beli je Xiaomi 11T Pro. Yang tu lagi mantap, performance dia tip top dan harga dia sekarang hanyalah RM2,099 sahaja untuk varian 8GB RAM dan juga 256GB. So bergantung kepada korang nak yang mana satu. Bagi aku dua-dua memang berbaloi. Cuma depends lah kepada bajet yang korang ada. Kemudian di tangan kedua, kita ada S20 FE LTE. Dan secara jujurnya, aku tak pasti apa beza varian LTE dengan 5G punya spek. Tapi berdasarkan spek atas kertas, dua beradik ni memang ada spek yang sama. Yang membezakan mereka hanyalah dari segi connectivity sahaja. Dan apa yang aku suka dengan S20 FE ni, bagi aku dia ada spek dalaman yang masih perform. Dia gunakan chip pemprosesan daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 865. Dan chipset ni boleh kata chipset X-Flagship yang terbaik. So untuk penggunaan heavy use memang aku rasa puas. Dan peranti ni juga turut hadir dengan 8GB RAM, menggunakan storan dalaman jenis memori UFS 3.1. Dia juga masih ada slot SD card, masih menyokong IP rating IP68. Lepas tu dia ada setup stereo speaker yang telah ditune daripada AKG. Dan last sekali ada bateri berkapasiti 4500 mAh dan menyokong fast charging setinggi 25W. So memang sebuah peranti yang lengkap dan sesuai lah untuk dijadikan sebagai phone harian. Seterusnya, S20 FE LTE ni juga ada setup kamera yang mantap di mana ia hadir dengan lensa utama 12MP dengan OIS, lensa ultra wide 12MP, lensa telefoto 8MP serta menggunakan selfie kamera 32MP. Dan macam kita semua tahu, kualiti gambar daripada peranti Samsung ni memang cun. Gambar dia terkenal dengan warna yang lebih ke arah vibrant. So kalau korang suka hasil kualiti gambar warna macam ni, dan aku memang recommend lah untuk korang beli S20 FE LTE ni. Dan kelebihan terakhir, dia ada skrin yang superb di mana S20 FE menggunakan paparan jenis flat, Super AMOLED display berukuran 6.5 inci dengan resolusi Full HD+, ada refresh rate setinggi 120Hz dan menyokong HDR10+. So memang cun dan tak ada masalah pada penggunaan media consumption. Cuma kalau nak cerita pasal kekurangan dekat peranti Samsung ni, fast charging dia agak perlahan dan apa yang lagi spoil, dalam kotak jualan dia, korang hanya akan dapat adapter 15W sahaja. So memang rendah lah, korang terpaksa spend lebih untuk beli adapter 25W tu.
Dan satu lagi kekurangan, bateri Samsung ni cepat sangat untuk drain. Even dia punya standby mode pun tak berapa bagus. Tapi kalau korang tak kisah, aku rasa tak ada masalah sebab dia antara peranti yang lengkap. Korang boleh dapatkan S20 FE LTE versi Snapdragon dekat Shopee pada tanda harga jualan RM1,699 untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB untuk storan dalaman. Dan yang terakhir, di jangka pertama, aku milih Realme GT Neo 2. Apa yang aku suka dekat peranti ini adalah disebabkan prestasi dia. Dan dalam senarai ini, Realme GT Neo 2 adalah satu-satunya yang menggunakan Snapdragon 870. Di mana chipset ni boleh kata chipset yang stabil dan kurang mengalami masalah kepanasan. Tambahan pula, Realme ada letakkan stainless steel Vapor Cooling Plus dekat peranti ini. So, bila main game, buat kerja dan sebagainya, akan rasa selesa sebab chipset dan phone ni kurang mengalami masalah kepanasan. Kemudian, peranti ini juga turut hadir dengan RAM 8GB atau 12GB RAM, menggunakan memori UFS 3.1, ada kapasiti bateri sebesar 5000 mAh, menyokong fast charging setinggi 65W dan turut dibekalkan dengan setup stereo speaker yang bagus. So memang cun, korang dapat spek yang latest, lengkap, superb dan aku pun tak tahu nak cakap apa lagi. Kalau korang memang nak beli untuk fokus kepada performance, Realme GT Neo 2 ni antara device yang terbaik untuk dibeli. Selain itu, untuk paparan hadapan pula, ia menggunakan paparan jenis flat AMOLED display berukuran 6.62 inci dengan resolusi Full HD+. Lepas tu, dia juga ada refresh rate setinggi 120Hz, ada penyokongan HDR10+, ada touch sampling rate setinggi 600Hz dan turut hadir dengan kecerahan nits setinggi 1300 nits. So, memang baguslah skrin yang Realme GT Neo 2 ni pakai. Dia cukup sifat untuk penggunaan gaming dan juga daily use. Dan last sekali, untuk setup kamera, dia hadir dengan lensa utama 64MP, lensa ultrawide 8MP, lensa makro 2MP dan menggunakan selfie kamera 16MP. Dan secara keseluruhan, kualiti gambar dia sekadar average saja, tak ada apa yang special sangat, tapi okeylah, masih boleh guna untuk ambil gambar dan sebagainya. Cuma kalau nak komplain pasal Realme GT Neo 2 ni, dia masih ada kekurangan yang mana dia tidak mempunyai slot SD card dan tidak menyokong sebarang IP rating. So agak sayang jugalah untuk phone flagship tapi tak ada IP rating. Tapi kalau korang tak kisah dan memang nak beli untuk fokus pada gaming dan juga heavy use, yes, aku memang recommend sebab Realme GT Neo 2 ni antara peranti yang sesuai dan stabil untuk prestasi gaming. Korang boleh dapatkan Realme GT Neo 2 pada tanda harga jualan RM1,999 sahaja untuk varian 12GB RAM dan juga 256GB untuk storan dalaman. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Aku harap video kali ini sikit sebanyak membantu korang dalam memilih peranti yang terbaik untuk korang. Dan kalau sekarang ni korang ada bajet sekitar RM2,000, lepas tu korang nak beli smartphone yang sesuai untuk penggunaan heavy use, yes, dalam list yang aku berikan ni adalah antara yang terbaik dan memang ada dalam market Malaysia. Jadi bergantung kepada korang nak macam mana, korang boleh pilih ikut kegunaan dan keselesaan korang. Seperti biasa, aku akan tinggalkan link pembelian dekat description box di bawah. So kalau korang berminat, korang boleh beli nanti. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah and see you guys in the next video. Bye bye.